على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wayassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, bukakanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kepadamu kami meminta ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas lagi bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaa'an min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Ahlan Izzah, Muhammad Razif, Nur, Syed Mahadi, Ijah, Puan Bariah, Miman, ahlan Dapur Safi, serta ahlan Ramli Muhammad Nur Fauziah, Azmin, Haniza, Saidah, begitu juga Fauziah Mat Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga ahlan sahabat yang lain. Pada malam ini kita nak sambung sedikit pembacaan buku Marhaban Ya Ramadan. Buku Marhaban Ya Ramadan. Dan buku Marhaban Ya Ramadan ini kita telah tiba pada tajuk perkara yang membatalkan puasa. Lalu walaupun kita dah masuk pada 19 Ramadan malam ni, tak lama lagi Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Mudah-mudahan berlalunya Ramadan dalam keadaan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa kita. Ramadan berlalu dalam keadaan kita dapat istiqamahkan amalan yang kita dah buat di dalam Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan Ramadan pada tahun-tahun akan datang, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Maka kita telah tiba pada muka surat yang ke-104. Apakah perkara yang boleh batalkan puasa? Sebelum ni, 2 hari lepas kita belajar berkenaan tentang perkara yang merosakkan pahala puasa. Puasa tak batal, tapi hilang pahala. Antaranya kebanyakannya adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan lidah. Namun kali ini kita nak belajar berkenaan tentang perkara yang membatalkan puasa. Alhamdulillah. Lalu harap suara adalah okey. Cek suara. Mudah-mudahan suara adalah okey, insya-Allah. Lalu mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka perkara yang pertama yang batalkan puasa adalah seseorang yang keluar daripada Islam, murtad, al-'iyadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan kita daripada tergelincir daripada hidayah dan petunjuk. Bayangkan orang yang pernah melihat Nabi SAW, beriman kepada Nabi, ada daripada kalangan mereka yang munafik, ada di antara mereka yang keluar daripada Islam walaupun selepas daripada masuk Islam. Maka sebab itu Al-Quran mengajarkan kepada kita doa yang ada pada awal surah yang ketiga Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati-hati kami setelah daripada diberi hidayah petunjuk kepada kami. Doa tu kena baca selalu. Begitu juga doa yang ada dalam riwayat Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, Nabi terlalu banyak berdoa dengan doa Ya muqallibal qulub, wahai zat yang memiliki hati-hati, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, teguhkan, istiqamahkan, kukuhkan hatiku pada urusan
agama. Tsabbit qalbi ala dini. Maka perkara pertama yang boleh menjadikan seseorang itu batal puasa dia apabila dia keluar Islam, dia murtad, dia tinggalkan Islam, maka batal puasa dia. Perkara yang kedua yang menjadikan puasa batal adalah seorang wanita yang keluar darah haid atau nifas atau wiladah. Apakah darah wiladah? Darah yang keluar bersama dengan bayi sewaktu melahirkan. Maka apabila datangnya darah haid, maka haid adalah perbahasan yang panjang, ataupun keluarnya darah nifas, ataupun sewaktu melahirkan darah wiladah, maka semua perkara ini membatalkan puasa. Maka seorang wanita itu tak boleh puasa. Walaupun dia kata saya larat puasa, saya nak puasa, maka tak sah puasanya. Dan dia perlu untuk mengqadakkan, menggantikan puasa Ramadan yang dia tidak dapat puasa kerana haid ataupun kerana nifas pada waktu yang lain. Maka perkara yang kedua yang membatalkan puasa adalah wanita yang datang padanya haid, nifas ataupun wiladah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang ketiga yang menjadikan seseorang itu batal puasa dia adalah apabila dia menjadi gila. Maka orang yang gila, maka automatik puasanya adalah tidak sah. Puasanya adalah tidak sah. Maka gila membatalkan puasa. Maka di sini kata para ulama, walaupun sesaat. Kalaulah seseorang itu dia gila walaupun sekejap, walaupun sesaat, maka batal puasa dia. Maka yang pertama tadi murtad, yang kedua haid, nifas, wiladah, yang ketiga adalah gila walaupun sesaat. Namun di sini para ulama menyebut, kalaulah seseorang itu hilang akal dia disebabkan ubat yang dia makan, ubat ataupun sesuatu yang diambil, dan hilang akal kewarasan dia, maka ketika itu dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia wajib untuk qada. Sebab dia hilang akal kerana perbuatannya sendiri. Contohnya dia makan sesuatu ataupun buat sesuatu, maka dia hilang ingatan, qada kerana itu adalah perbuatan dia. Namun kalaulah gila tu tak sengaja, ada orang dia punya kewarasan hilang tiba-tiba, dia kejap okey, kejap tak okey, maka kalaulah gila tersebut datang bukan kerana perbuatan dia, maka kata para ulama tak wajib qada walaupun selepas itu dia menjadi sihat dan okey. Maka perkara ketiga yang membatalkan puasa adalah gila. Perkara yang keempat yang membatalkan puasa adalah apabila seseorang itu mabuk atau pingsan seharian penuh. Beza antara gila dengan pingsan. Gila sesaat batal puasa. Sebaliknya pingsan, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, kalaulah dia pingsan seharian penuh, maka baru batal puasa. Kalaulah dia pingsan tidak seharian penuh, maka tidak batal puasa. Maka ini adalah pendapat Imam Ramli rahimahullahu ta'ala daripada kalangan para ulama mazhab Syafi'i. Maka itu yang keempat. Murtad batal puasa, haid nifas batal puasa, gila walaupun sesaat batal puasa, mabuk dan pingsan, terutamanya pingsan seharian penuh, maka itu adalah batal puasa. Yang kelima, antara perkara yang membatalkan puasa adalah seseorang yang mengeluarkan air mani. Seseorang yang mengeluarkan air mani dengan perbuatan, maka batal puasa dia. Seseorang yang mengeluarkan air mani dengan perbuatan. Lalu kalaulah air mani keluar kerana mimpi basah, maka tak batal, sebab itu bukan dengan perbuatan dia. Maka seseorang yang mana keluar air mani dengan perbuatan, maka batal puasa dia. Nombor 5. Yang keenam, seseorang yang makan dan minum dengan sengaja. Lalu kalaulah dia tak sengaja, dia betul-betul lupa. Ada sebahagian orang dia betul-betul lupa.
Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan Nauzi, Kak Serina Abdul Rahman, kemudian Saul Amid, Maria Ismail, terima kasih. Ahlan-ahlan yang lain, Fauzia Man Isa, terima kasih yang bersama. Maka mohon bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Maka perkara yang keenam membatalkan puasa adalah makan dan minum dan sengaja. Kalaulah seseorang itu dia tak sengaja makan dan minum, walaupun habis satu dulang sekalipun, maka tak batal puasa dia. Ataupun contoh ada orang diingat masih malam dan dia pun pergi makan. Walhal sebenarnya matahari dah terbit, dia tak sengaja, maka tak batal puasa dia. Yang membatalkan puasa adalah seseorang yang makan dan minum dengan sengaja, walaupun sedikit. Bila dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah perkara yang membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Lalu kalaulah seseorang itu muntah tanpa sengaja, maka tak batal puasa. Apakah dalil yang membezakan antara muntah sengaja batal puasa, muntah tak sengaja tak batal? Maka adalah hadis Nabi SAW di dalam riwayat Sunan Abi Dawud. Nabi SAW bersabda, "Man zara'ahul qai", barang siapa yang muntah tidak sengaja, fala qada'a alaih, maka tidak ada qada' ke atasnya. Dia tak ada qada' sebab puasa dia tak batal. Namun sabda Nabi, wa manistaqa'a, barang siapa yang muntah dengan sengaja, dia muntah dengan sengaja, maka termasuklah muntah dengan sengaja apabila kita berus gigi dalam-dalam yang kita tahu kita akan muntah, itu termasuk dengan sengaja. Maka janganlah waktu tengah puasa kita berus gigi, gosok gigi, bersugi terlalu dalam sehingga menjadikan muntah. Maka muntah dengan sengaja, sabda Nabi SAW, fa'alaihi al-qada', maka lazim ke atasnya qada' kerana telah batal puasa dia. Batal puasa. Maka perkara yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Orang yang muntah tidak sengaja, maka tidak batal puasa. Orang yang tak muntah dengan sengaja, maka tidak batal puasa. Ini adalah hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-8, perkara yang membatalkan puasa adalah seseorang yang berhubungan badan, suami dan isteri, bersetubuh. Maka itu adalah membatalkan puasa. Yang ke-9 ni kita nak kena faham betul-betul. Sebab ini setiap tahun akan ada soalan ini. Maka perkara yang ke-9 yang membatalkan puasa, apakah dia? Memasukkan sesuatu yang mempunyai bentuk atau jirim ke dalam rongga badan yang terbuka. Maka faham betul-betul. Memasukkan ataupun masuknya, sama ada kita yang masukkan ataupun benda tersebut masuk. Benda itu mestilah berbentuk, berjirim. Lalu kalaulah angin, tak dikira angin. So kita tak boleh pegang pun angin. Maka benda tersebut mestilah berbentuk, berzat, berjirim. Masuk ke mana? Masuk ke dalam rongga badan yang terbuka. Rongga badan. Apakah rongga badan yang terbuka? 4. Rongga badan yang terbuka adalah 4. Kemaluan depan dan belakang. 1. Yang kedua adalah bahagian dalam mulut, kerongkong mulut, lepas daripada kerongkong. Lalu sebab itu kalaulah kita rasa makanan pada lidah dan tak telan, muntahkan balik, maka tak batal. Yang ketiga adalah bahagian dalam hidung. Yang ketiga. Yang keempat adalah bahagian dalam telinga. Bahagian dalam telinga. Maka ini yang disebut sebagai 4 rongga terbuka. Yang disebut sebagai 4 rongga terbuka. Apakah 4 rongga terbuka?
Yang pertama tadi kemaluan depan dan belakang. Yang kedua adalah bahagian dalam hidung. Yang ketiga adalah lepas daripada kerongkong mulut. Dan yang keempat adalah bahagian dalam telinga. Maka masuknya sesuatu pada salah satu daripada empat rongga terbuka ini batal puasa. Dan kalaulah sesuatu itu masuk selain daripada empat rongga terbuka ni, maka tidaklah batal puasa. Contohnya mata, letak ubat mata, maka tak batal puasa. Sebab mata bukanlah rongga terbuka. Mata bukanlah rongga terbuka. Ataupun contohnya ada orang ambil injection, maka tak batal puasa. Sebab tangan ataupun lengan bukanlah rongga terbuka. Maka perkara yang kesembilan yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu yang berjirim, yang berbentuk ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka ada empat, kemaluan depan dan belakang, bahagian dalam mulut, lepas daripada kerongkong, bahagian dalam telinga dan bahagian dalam hidung. Maka ini adalah perkara yang membatalkan puasa. Sebab itu pada muka surat 108 buku Marhaban Ya Ramadan ini, maka dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kalaulah seseorang itu menggunakan jarum suntik, dia suntik sesuatu pada badan dia, adakah batal puasa? Maka tidak membatalkan puasa. Sebab lengannya bukan rongga terbuka. Kecuali kalaulah yang disuntikkan itu adalah berupa makanan. Contohnya cairan infus. Dia suntik sesuatu yang berbentuk makanan, maka batal puasa. Tapi kalaulah dia suntik apa-apa, contohnya ubat dan lain-lain, maka tidaklah batal puasa. Maka ini adalah antara penerangan para ulama. Begitu juga pada muka surat 9. Contohnya, dibawakan di sini soalan berkenaan tentang hukum menelan air liur waktu puasa. Apa hukum dia? Kita kumpul air liur dan kita telan. Kita telan air liur. Adakah batal puasa? Maka di sini kata para ulama, maka puasa tak batal dengan 3 syarat. Ada 3 syarat. Kalaulah seseorang tu kumpul air liur dan telan, maka puasa tak batal dengan 3 syarat. Yang pertama, pada air liur tu tidak ada benda lain. Contohnya tidak ada darah dan juga serpihan makanan. Maka kalaulah ada boleh membatalkan puasa. Yang kedua, air liur tadi tidaklah keluar daripada mulut. Kalau dah keluar daripada mulut, dia sedut balik. Kalaulah ada begitu, maka itu membatalkan puasa. Maka itu adalah membatalkan puasa. Dan yang ketiga adalah tidak bercampur dengan benda-benda lain. Maka tidak ada najis. Yang pertama seperti darah. Yang kedua, tidak keluar air liur tadi daripada bahagian mulut dan dia sedut balik contohnya, maka itu batal puasa. Dan yang ketiga, tidak bercampur dengan benda-benda lain. Contohnya ada nasi ataupun ada serpihan makanan, maka itu boleh membatalkan puasa. Maka ini adalah soalan-soalan berkenaan tentang perkara yang membatalkan puasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka berkenaan tentang air mani. Tadi kita sebut kalaulah air mani keluar kerana perbuatan, maka batal puasa. Tapi kalaulah air mani keluar bukan kerana perbuatan dia, maka tak batal puasa. Maka di sini para ulama mazhab Syafi'i bawakan contoh air mani yang keluar bukan kerana perbuatan dia. Contoh yang pertama adalah seseorang yang keluar air mani, muka surat 110, kerana dia berfikir benda-benda yang tak elok. Maka bila dia berfikir benda-benda tak elok, air mani keluar, maka tak batal puasa. Sebab bukan dengan pergerakan tangan dan lain-lain. Yang kedua, kalaulah contoh ketika mana dia peluk pasangan dia,
dan kemudian keluar air mani, maka itu pun tak batal puasa. Maka ini adalah beberapa perkara berkenaan tentang perkara yang membatalkan puasa. Dan insya-Allah pada siri esok kita nak sambung berkenaan tentang situasi apakah yang kena qada dan kena bayar fidyah, dan apakah situasi yang hanya perlu qada tanpa ada sebarang fidyah. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi sebentar lagi jam 12 dalam pembacaan buku Qalbun Salim buat yang berkelapangan insya-Allah. Terima kasih semua.